Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syarifah Sakina binti Masmud, pemegang kad metrik di 20201094255. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan konsep pergerakan kreatif mengikut pandangan ilmuwan dunia. Sebelum itu, saya akan menerangkan apakah maksud pergerakan. Pergerakan adalah satu bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang yang akan menyebabkan perubahan kedudukan atau kekal di tempat asal. Pergerakan kreatif pula merupakan satu bentuk aktiviti yang menggabungkan gerakan fisikal dengan anggota badan secara menyeluruh dan dilakukan secara kreatif. Kanak-kanak menggunakan pergerakan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan melahirkan perasaan masing-masing. Menurut teori Emil Jacques Dalcroze 1950, pergerakan adalah asas kepada kreativiti. Pergerakan merupakan salah satu cara untuk kanak-kanak mengungkapkan perasaan melalui musik. Oleh itu, kesemua aspek musik perlu dimulai dengan gerakan tubuh badan. Tubuh badan adalah alat yang paling penting dan utama yang merupakan asas kepada keseluruhan pergerakan. Kanak-kanak akan mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga, mata, dan tubuh badan sebagai respon fisikal. Walaupun kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak, tetapi mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Pergerakan adalah perlakuan atau aksi kanak-kanak yang boleh dilakukan secara otomatis, spontan, dan terancang. Seterusnya adalah pandangan oleh Dauer dan Prangrasi 1983 yang menyatakan bahwa kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak, berlakon, dan sentiasa aktif yang tidak dapat dipuaskan. Sebagai contoh, kanak-kanak berlari hanya untuk mendapatkan kepuasan berlari semata-mata. Dauer dan Prangrasi juga telah mengenal pasti 9 keinginan asas kanak-kanak. Yang pertama, keinginan untuk bergerak. Yang kedua, keinginan untuk berjaya. Yang ketiga, keinginan untuk diterima oleh kelompok sebaya. Yang keempat, keinginan untuk bersaing. Yang kelima, keinginan untuk memperoleh kecerdasan fisikal. Yang keenam adalah keinginan untuk mengembara. Dan yang ketujuh adalah keinginan untuk memperolehi daya penarik. Yang kedelapan, keinginan untuk memperolehi kepuasan kreativiti. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk mengetahui. Kesemua keinginan ini ditumpukan kepada pergerakan kreatif yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu seperti pertumbuhan fisiologi dan motor, perkembangan psikologi dan mental, serta rohani dan sosial. Baiklah, yang seterusnya adalah pandangan melalui Grady Andrew Fleming 1976 yang telah menggunakan istilah pergerakan kreatif untuk pendidikan gerak tarik kanak-kanak. Beliau telah mentakrifkan istilah ini sebagai penghubung antara pikiran dan perasaan yang diluahkan melalui pergerakan anggota badan. Pergerakan kreatif adalah kaedah untuk menyelesaikan 3 komponen, yaitu ekspresi, komunikasi, dan kepuasan pribadi. Seterusnya, menurut pandangan Margaret Douglas 1925 pula, beliau telah berpendapat bahwa gerak tarik kreatif adalah sejenis tarian yang berunsurkan pendidikan yang membantu dalam proses tumbuhbesaran individu. Proses ini membentuk pemikiran mental dan merencana aktiviti yang merangsang daya pemikiran, pertumbuhan fisikal, dan spiritual. Apa yang dipersembahkan oleh kanak-kanak bukanlah bertujuan untuk menarik perhatian dan mencetuskan sensasi, tetapi untuk mencurahkan ekspresi emosi kendiri melalui pergerakan. Yang seterusnya adalah elemen asas dalam pergerakan. Pergerakan kreatif merangkumi 4 elemen utama, yaitu ruang, massa, tubuh badan, dan aliran. Ia melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor sama ada dengan atau tanpa musik. Seterusnya yang ingin saya kongsikan adalah ciri-ciri pergerakan kreatif. Penggunaan elemen-elemen pergerakan seperti anggota tubuh badan, ruang dan daya usaha, bentuk, massa, tenaga, dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut sebagai asas perancangan kandungan kurikulum menurut Joyce 1973. Tumpuan adalah kepada pergerakan untuk kanak-kanak seperti aktiviti yang bersifat semula jadi dan tidak formal, dan pada masa yang sama pengalaman-pengalaman dalam kegiatan pergerakan itu membantu kanak-kanak untuk mengesan potensi mereka dan melahirkan perasaan serta menjadikannya sebagai alat perhubungan. Hal ini adalah dinyatakan oleh Kongres 1975 dan Dominstein 1983. Tumpuan kepada pengalaman gerak tari sebagai aktiviti yang menyeronokkan, sehat dan mudah dicapai. Ianya dapat membantu kanak-kanak menjalin panduan antara mental, fisikal, dan persekitaran serta membantu mereka untuk melahirkan segala perasaan dalaman yang terpendam melalui perantaraan pergerakan. Ianya melambangkan aktiviti yang menyentuh jiwa kanak-kanak. Hal ini dinyatakan oleh Braille 1970 dan Fleming 1976.
Tumpuan kepada matlamat yang sama iaitu perkembangan personaliti kanak-kanak secara menyeluruh. Terdapat satu aspek penting yang berhubung dengan faktor ini. Perkembangan personaliti individu memberi kesan terhadap nilai diri yang merangkumi aspek-aspek fizikal, mental dan rohani. Faktor ini menjadikan penggalak kepada pengembangan personaliti dengan meyakinkan ketiga-tiga aspek tersebut untuk memberi berbagai kemungkinan seperti merangsang daya imajinasi dan mencabar intelek. Hal ini dinyatakan oleh H.W. 1972, Hauskins 1979, Joe 1984, Sydney 1975 dan Ayub 1986. Tumpuan kepada keupayaan individu untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang diberi mengikut caranya yang tersendiri dan pada masa yang sama cuba mengekalkan hubungan baik dengan kumpulan rakan sebaya. Hal ini dinyatakan oleh Stinson 1982 dan Diamond Stan 1983. Seterusnya yang terakhir dari Arrow 1981 dan Sydney 1975 yang menyatakan tumpuan kepada aktiviti motor yang bersifat halus dan kasar, latihan koordinasi, menghargai massa dan imbangan, pengetahuan tentang bahagian-bahagian tubuh, pengetahuan tentang mekanisme pergerakan, kesadaran yang mendalam terhadap hubungan perseptual dan peluang-peluang untuk meningkatkan kekuatan fizikal, daya ketahanan serta fleksibilitas seseorang. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.